Sampai pada muka surat 23. Pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan tentera Sufyani. Ini adalah sekuen-sekuen bagaimana kita tengok nanti Imam Mahdi apabila dah keluar. Ketika zaman ini, kalau apabila kita sebut Imam Mahdi dah keluar, nanti tuan-tuan sekalian, pasti dia akan pasti ada. Dan berpihak kepadanya itulah mukmin. Tak berpihak kepadanya itulah orang-orang yang kufar. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beliau adalah khalifah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala antar wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikut kepadanya bermakna tidak bersama di pihak mukmin. Tidak bersama dengannya adalah seperti tidak bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kerana beliau adalah khalifah yang sah yang dilantik oleh Allah Taala sendiri dengan hadis-hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh alim-alim ulama Islam yang sebenarnya. Maka kalau menolakkan Imam Mahdi ini pada waktu itu, menolak tak nak ikut bawah dia bermakna menentang Islam. Menentang Islam bermakna keluar daripada Islam. Ya, na'udzubillah min zalik ya. Dan awal mula nak bersama dengan dia ialah apa? Hatinya kita kena bersama dengan dia. Cocok hatinya dengan dia. Ikhlasnya, zuhudnya, sabarnya, takwanya, ridhanya, tawakalnya. InsyaAllah kalau dah hatinya bersama, nanti jiwanya bersama, nanti sanggup sehati sejiwa dengan Imam Al-Mahdi. Maka kita sudah bincang tentang Imam Mahdi keluar daripada tenteranya tu, siapa tenteranya itu. Tenteranya, orangnya pakaiannya, bajunya putih, songkoknya selalu hitam. Kita kalau tengok, ini kita haraplah ya, dan orang daripada tentera timur, daripada daerah timur, alhamdulillah nampak-nampaknya macam banyak ciri-cirinya kita ya. Kalau memang kita lah ya, kaum Bani Jawi ni jadi tentera Mahdi, ya ataupun tidak, bersiap kena. Taruhlah kita ni di barat dan Nabi mengatakan Mahdi itu adalah dari timur. Kita kena cari yang nama timur dan kita kena jaga yang apa, kita kena cari yang jaga yang nama akan jadi pegawai-pegawai dan tentera-tentera Imam Al-Mahdi. Kalau kita orang barat dan Nabi mengatakan Mahdi dari timur sekalipun, kita kena jaga. Dan kalau perlu kita kena ke timur untuk join dengan mereka. Apatah lagi memang kita ni timur. Dan apalagi ciri-cirinya banyak disebut oleh Mahdi adalah macam kita. Tak boleh tidak. Kita kena junjung, kena jaga, kena siap-siap, ya. Siap-siap dengan apanya? Keimanannya, ketakwaannya, kezuhudannya, keikhlasannya. Jadi kalau betul-betul lah kita rupanya yang dipilih oleh Allah Ta'ala, kita dah bersedia secara kerohanian. Amal fizikal itu kuasa Allah Ta'ala punya maha kuasa nak memperkasakan akan tentera imamnya ini. Ya. Kemudian Imam Mahdi sudah bangkit, dia sudah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dia memperkuatkan pertahanannya di kota Palestin. Jadi awal mula yang diambil adalah Mekah ya. Mekah, kita sebut nanti Palestin Mekah dulu. Mekah sekarang tengah tak senonoh. Mekah dengan ditadbir oleh orang-orang fahaman yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Mekah Masjidil Haram mereka dia buat dengan macam-macam punya kecah, macam-macam punya kerena. Mekah sekitarannya itu di Jeddah dah mula ada kelab malam. Allah. Di Batu Pahat pun tidak ada yang macam gitu. Di Riyadh apatah lagi. Semuanya itu. Mereka tu dendam dalam kalbu mereka. Memang orang-orang kalau fahamannya, akidahnya tak betul, ibadatnya pun tak betul. Ibadatnya tak betul, akhlaknya lagi jauh tak betul. Tapi kerana mereka nak menunjukkan seolah-olah mereka tu agama Islam yang betul, mentadbir Mekah Madinah dengan sebaiknya, maka mereka pura-pura selama ini menunjukkan kebaikan. Sekarang sudah zahir macam mana tingkah laku dan akhlak mereka. Jadi awal mula akan dibersihkan Imam Mahdi ialah Mekah. Nombor satu daripada akidah yang salah. Akidah yang salah, kemudian syariat dibetulkan, kemudian akhlak dikemaskan. Berangkat ke Madinah Al-Munawwarah sekaligus sampai ke Palestin. Pertempuran antara tentera Imam Al-Mahdi dengan tentera As-Sufyani. Sufyani siapa namanya? Nama dia Sufyan ke? Ataupun nama grup dia Sufyan ke? Pada hari itu baru ada satu orang gelarkan dia Sufyan ke? Wallahualam. Pokoknya Nabi sudah sebutkan dan nanti akan zahir. Betul lah, itulah yang namanya Sufyan. Itulah namanya Sufyani. Jadi sekarang orang kalau ada anak nama Sufyan jangan tukar. Sebab yang sekarang diambil daripada Abu Sufyan. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita jangan tukar. Imam Sufyan Al-Thawri semuanya itu ya. Jadi ini adalah Sufyani yang lain. Siapa orangnya, bagaimana tenteranya,
nanti akan zahir ya. Setelah Imam Al-Mahdi mengumpulkan kekuatannya, ia terus memulakan operasinya dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka siapa ini Sufyani Az-Zalim ni? Dia yang zalim ni, dia yang sebelum Mahdi yang mencetuskan perang dunia. Dia yang sebelum Mahdi datang, yang mengakibatkan Mahdi keluar tu, yang sampai kecoh semua tu, sampai Mekah, Madinah pun orang tumpah darah, sampai umat Islam teranyanya, sampai banyak orang mati, sampai sana mati, sampai sini mati, sampai sana ditipu, sini ditipu. Semua tu, dia yang mastermind behind all that. Dia yang jadi dalangnya di belakangnya itu. Yang membuat antara negara Islam dengan negara Islam gaduh, yang mencocok antara satu pemimpin Islam jatuh ke pemimpin Islam yang lain, yang mencocok antara rakyat bencikan kepada kerajaannya, yang mencocok agar rakyat kepada kerajaan pemerintahnya, menzalimi akan rakyatnya, kocar kacir dalam dunia Islam, dia jadi mastermind belakangnya. Yang zalimnya sekali. Ya. Jangan kita ingat apa pula Mahdi datang terus serang orang, Mahdi berkeserang dia sebelum Mahdi keluar ada macam-macam porak-peranda dan kocar kacirkan dunia umat Islam. Kehidupan umat Islam, ibadatnya umat Islam, ukhuwahnya umat Islam, silaturahminya umat Islam, penjalinannya umat Islam, tapi dia tak akan dapat kerana apa? Allah punya rahmat mencurah. Ukhuwah banyak, alim-alim ulama banyak, subhanallah. Mereka punya plan, dijalankan, dapat, tapi tak secara menyeluruh dan tidak meresap sampai ke dalam-dalamnya. Alhamdulillah, berkat masih ada orang salih, orang wali-wali Allah Ta'ala ni, tertangkislah akan pahaman-pahaman mereka itu. Ya, baik. Dan dia pegawai besar Dajjal. Nanti apabila dia kalah dengan Imam Mahdi, dia kumpulkan kekuatan, betul-betul dia mohon, Allah Ta'ala lepaskan Dajjal bagi pihak mereka. Bagaimana Allah Ta'ala keluarkan Imam Mahdi dari pihak kita, Allah turunkan Nabi Isa dari pihak kita, begitulah Allah Ta'ala turunkan Dajjal dari pihak mereka. Ya, dia mastermind-nya. Yang kalau nak sampai sihirkan orang apa semua tu, meracunkan orang semua tu, umpamanya, semua tu adalah daripada dia mastermind-nya. Dah ada orangnya sekarang. Dah ada ketuanya sekarang itu. Ya, siapa orangnya, bagaimana, dah dalam pengetahuan Allah Ta'ala pun. Dan tempat neraka yang lobok yang kat mana pun dah di standby-kan Allah Ta'ala untuknya. Sokong dia. Kau akan sama-sama neraka sebelah-sebelah dia nanti, na'udzubillah min zalik, ya. Buka mata nak sokong siapa tuan-tuan sekalian, ya. Maka akan terjadilah satu pertempuran yang sengit antara pemimpin Imam Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani di satu lembah yang berhampiran dengan Baitul Maqdis, di mana pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera As-Sufyani. Dan akhirnya As-Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh dekat dengan gereja Thur Zaita, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara Asia Barat. Dia sudah dapat banyak negara dari sana. Tapi negara kita macam mana ya? Allahu alam, kita tak tahu. Tunggu saja itu tunggu saja waktu itu macam mana. Dia ada negara yang terus orang itu bersama dengan Mahdi, yang ada walaupun dia belum lagi didatangi oleh Mahdi sebagai itu, tapi daulat Mahdi sudah naik di negeri itu. Umatnya sudah sokong, sudah baiat Mahdi di luar kota Palestin, di luar kota Mekah dan Madinah. Bahkan mereka yang terus sekali hantar supply tentera untuk bantu akan Imam Al-Mahdi. Ya, harap kita begitu keadaan kita nanti. Kemudian menundukkan India. Setelah itu Imam Al-Mahdi mengirim tenteranya ke Hindi. Dan dalam masa yang singkat, India dapat ditaklukkan. Lalu ditawanlah raja-raja Hindu dan diikat tangan mereka untuk diserahkan kepada Imam Al-Mahdi. Begitu pula akan banyak khazanah India yang akan dipindahkan ke Baitul Maqdis. Ya, baik. Negeri Hindi ya. Hindi apa disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi berperang dengan Raja Majusi ya. Maka ulama mengatakan tengok pada jurusan apa yang Nabi cakap itu, most probably ialah India, Hindu, Majusi Hindu. Tidak mustahil juga Majusi Buddhis. Kerana mereka sama-sama Majusi, sama-sama Majusi. Dan negeri sana ada Hindu dan negeri sana pun ada Buddhis juga. Begitu semua itu.
Jadi akan berperang. Kenapa? Kenapa ini semua tutup campur? Kerana ini semua adalah tulang belakang Sufyani. Ini semua adalah tulang belakang Sufyani. Ketika Sufyani buat plan, buat apa semua, ini semua yang betul-betul taruh modal, taruh support, taruh senjata, taruh kapal perang, taruh apa semua. Nak support sama-sama. Niatnya bukan untuk nak berperang, untuk bagi pihak mempertahankan kita. Bahkan sama-sama niat nak ambil kita juga. Sama-sama niat nak ambil kita juga. Kita lihatlah sekarang ini nanti apa yang dicakap oleh Nabi dah mula ada menjurus kepada ini ataupun tidak. Negara-negara yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bangsa dia lebih pada bangsa ya. Bangsa-bangsa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebab negara ni adalah buatan manusia ya. Dibagi-bagi, dipecah-pecah, dijajah-jajah. Bangsa masih tetap ada. Bangsa masih tetap ada walau dari pecahkan negaranya bagaimana sekalipun ya. Jadi bangsa ini bagaimana bangsa ini dengan bangsa mukminin. Bangsa ini dengan bangsa orang-orang Islam. Termasuklah bangsa Islam Arab, bangsa Islam Jawi, bangsa Islam mana semua. Macam mana kita boleh lihat sekarang tingkah laku mereka bagaimana. Ini jangan kita salahkan, bukan kita yang gasak mereka. Mereka sendiri yang dah gasak akan umat Islam dahulu ya, dengan kerenahnya. Mereka lah jadi salah satu kaki tangan. Bukan main volunteer apabila orang-orang jahat ada buat plan untuk nak menjatuhkan umat Islam. Mereka bukan main volunteer lagi, mereka bukan main ghairah lagi, mereka bukan main support lagi. Maka boleh tengok Sufyani dia dah jatuh, mereka rasa kalau gitu sekarang kita part of this pakatan, kita kena naik. Kita boleh tak boleh, sana dia boleh kalahkan, kita dia tak boleh kalahkan. Dia jatuh, kita yang ambil, nanti segala yang Islam punya ni semua jadi dalam tangan kita balik semula. Maka ditentang oleh Imam Al-Mahdi, jatuh juga. Ketika ini ya umat kufar dia takut tahu, hatinya kecut sekali. Mereka kecut tengok kok naik dan mara dan tak boleh nak terlarang lagi dengan kehendak Allah Subhanahu taala. Macam mana caranya? Wallahu alam. Di mana Mahdi ada simpan markas tenteranya? Tak ada. Apa peralatan dia pakai? Tak ada. Bagaimana dia lawan? Allah punya plan sudah ada. Bagaimana pertahanannya? Di dalam takbir Allah Ta'ala sudah ada. Begitu. Semua tu dalam kehendak Allah SWT. Kalau Nabi cakap, kita hanya tengok ceritanya saja. Bagaimana keadaan yang berlaku tu, nanti kita hari tu baru kita hanya mengatakan apa? Subhanallah, subhanallah. Begini jadi rupanya. Subhanallah, begini rupanya. Subhanallah, subhanallah sahaja. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala. Satu persatu kita akan lihat macam seumpama contoh kaum Ad jatuh. Depan mata kita nampak. Bagaimana kaum Samud jatuh. Bagaimana Fir'aun tenggelam. Semuanya tu, semua akan kita nampak kerana mereka ulang balik sejarah silam. Allah Ta'ala ulang balik kemusnahan silam. Mereka ulang sejarah silam. Jahatnya, angkuhnya, penindasannya, bulinya, kufarnya, mungkarnya, ingkarnya. Mereka ulang balik. Maka Allah Ta'ala ulang balik taktik yang Allah Ta'ala gunakan untuk jatuhkan mereka semuanya. Satu negeri, ini bukan negeri-negeri kecil ya. Kalau kita tengok ini semua yang disebutkan, ini bukan satu bangsa-bangsa kecil ya. Bangsa yang boleh sampai pegang Palestin sampai bertahun-tahun, hampir 100 tahun. Bangsa India ni bukan bangsa kecil ya. Ketamadunannya semua itu semua. Bangsa-bangsa Majusi lain semua itu semua bukan kecil-kecil ya. Boleh dikatakan superpower of the world sekarang ini ya. Superpower, tapi tak boleh lawan Allah punya power, maha powerful in the whole universe. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semuanya itu. Kena semua ni kuasa-kuasa besar ni, kuasa-kuasa kuat ni, kuasa-kuasa handalan. Agaknya kalau yang nama umat Islam sekarang kalau diukur ketenteraannya dan kekuasaannya, sebab itu apabila kita cakap ini walaupun ghairah semua, wahai sekalian orang kufar yang senang mendengar, jangan kau sangka bahawasanya kami ni teroris. Bahkan kamu tahu apa senjata ada pada kamu dan kamu tahu apa kosong tangan ada pada kami. Tapi mungkin kita kosong tangan tapi kita penuh iman. Dan Allah Ta'ala yang punya alam semesta ini akan menyelamatkan kami. Dan kami, kalau kami tak daya perang denganmu sekalipun, kau perang dah dengan Allah. Kau perang dengan Allah Rabbul Alamin. Dan kau lihat bagaimana ditindaknya Allah terhadap hamba-hambanya yang zalim, hamba-hambanya yang kufar, hamba-hambanya yang ingkar terhadap Allah Ta'ala selama ribuan-ribuan tahun. Dan bangsa-bangsa ini semua sudah kufur pada Allah Ta'ala selama ribu-ribu tahun. Dan bangsa-bangsa ini semua dah diutus oleh Allah Ta'ala akan pendakwah-pendakwah Islam, akan agama Islam masuk dalam bangsa-bangsa mereka. Tetapi mereka punya ingkar dan makin lama mereka makin degil dan mereka makin lama makin
menunjukkan keangkuhan mereka terhadap Allah Rabbul Alamin. Maka ini semua adalah tindak daripada Rabbul Alamin. Kami hanya bacakan saja. Kami hanya bacakan saja, tetapi inilah cerita kamu. Kalau jatuh pun kamu, kalau binasa pun kamu. Kalau merana pun kamu, kerana terbit daripada ingkar kamu. Kerana ditindak oleh Allah Ta'ala Tuhan kamu terhadap kekufuran dan kemungkaran kamu. Berita pencerobohan bangsa Rom di kawasan A'maq atau Dabik. Tidak lama setelah itu sampailah berita bahawa bangsa Rom telah menceroboh masuk ke kawasan A'maq atau Dabik, satu kawasan berhampiran dengan Halab, iaitu apa? Halab tu iaitu Aleppo. Saya pernah pergi di Syria, cantik tempatnya ya. Tempat-tempat negeri Syria itu di antara tempat yang cantik ya. Sekarang tak tahu macam mana, boleh masuk Syria lagi ke tidak pun tak tahu macam mana. Dulu saya kalau orang-orang baru kahwin, orang-orang muda saya suka rekomen pergi makan anginnya Syria. Bulan madunya Syria. Nombor satu dia negeri Islam. Dan dia banding dengan Turkiya banyak moden banyak gitu, Syria lebih tenang lagi. Lebih banyak ada ulamanya lagi banyak dan tempatnya cantik, cuacanya sejuk, banyak peninggalan-peninggalan sejarah, bunganya kembang-kembang semuanya tu. Orangnya lembut-lembut, halus-halus dan semua dalam bangsa Arab, bangsa yang paling lemah lembut sekali Syria. Bahasa lemah lembut sekali Syria. Orang Mesir kalau cakap, oi kasar. Orang Hadramaut kau cakap macam nak gaduh, kalau dengar dia punya gurau macam gaduh. Oh begitu ya. Tetapi orang Syria ni lembut sekali, lembut sekali. Sampai kalau orang-orang bangsa Arab lain, semua suku-suku lain, kalau nak ikutkan cakap orang Syria, tak boleh nak terikut cakapnya. Lemah lembutnya orang Syria ya. Ya. Maka mereka datang nak ambil balik ya orang Rom. Rom ni apa tuan-tuan sekalian ya? Rom ni siapa? Orang putih. Rom ni kalau dalam kitab kita bahasa sebut Rom tu orang putih. Sebab itu kita punya rambut semua tu kebanyakan Persian Rom. Persian Rom pasal kita ikut British. Kita ikut British, Belanda semua tu. British semua tu semua di bawah Rom. Kalau sebut Rom tu maknanya orang putih. Dalam kitab-kitab sebut Rom tu maknanya orang putih. Namanya orang putih. Orang gembeling tenaga. Bermakna ya kita tengok ya superpower in the world ya. Sebelah yang majusi bangkit nak try. Sebelah yang kufar, yang orang putih bangkit nak try. Sebelah yang Yahudi bangkit nak try. Semua tak dapat. Semua tak dapat. Kerana apa? Ketua mereka dah dipegang. Markas mereka dah ditumbang. Itu imam mereka siapa? Yahudi ya. Dah dilemahkan, dah dipatahkan. Dah dilemahkan. Ini bangsa ya, ini semua bangsa itu. Negara lain cerita, ini bangsa ya. Bangsa. Nanti dia walau daripada ceruk rantau negara mana sekalipun, dia akan bersatu dengan bangsa dia. Dengan bangsa dia. Di dekat perbatasan Turkiya. Mendengar berita ini, Imam Mahdi terus berangkat bersama-sama dengan tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut. Dengan akhirnya, beliau berhasil memukul mundur tentera Rom itu sehingga mereka lari pulang ke negeri mereka. Itu Eropah. Orang-orang putih ini. Pembebasan Konstantiniyah. Konstantiniyah ini ialah Constantinople. Constantinople ini mana? Khilaf. Ada mengatakan Rome, Vatican City itu Rome. Jadi Palestin dia dah ambil balik. Mekah, Madinah, Islam dia ambil balik. Kemudian Palestin diambil balik. Di situ tempat jatuhnya orang-orang yang negeri yang namanya Israel. Yahudi punya center jatuh. Maka bila Yahudi punya center jatuh, ada yang mengatakan Rome yang dimaksudkan di sini ialah apa? Vatican City di Rome tu sendiri, Itali sendiri. Di Itali tu sendiri ya. Rome tu ibu negara Itali bukan? Rome ibu negara Itali bukan? Rome. Jadi apa dia punya Vatican City tu center dia untuk apa gereja paling besar di sana begitu ya. Jadi apa? Tengok ya, ini semua bangsa dan agama ya. Agama-agama yang menentang Allah Ta'ala, agama-agama kufar, agama-agama majusi, agama-agama Yahudi dan sekarang agama-agama Nasrani pula nak terbit. Mereka datang, tetapi itu pun dapat dikalahkan juga. Jadi naik daulatnya kepada siapa? Islam. Dah sampai waktunya ya. Dan ini semua tidak berlaku bukan Imam Mahdi datang gasak sana gasak sini ya. Kecuali Imam Mahdi datang itulah mempertahankan sana mempertahankan sini. Dan membawa aman kepada sana dan membawa aman kepada sini. Kenapa? Mereka sudah mengganas dan juga sudah zalim di sana dan di sini. Sebelum waktu keluarnya Imam Al-Mahdi. Dan ada yang mengatakan bahawasanya Konstantiniyah ini ialah Turkiya sekarang ini. Turkiya akan jatuh balik pada tangan orang kafir.
Turki sekarang Islam, tetapi dia akan jatuh balik di tangan orang kafir. Kenapa? Kita boleh tengok sekarang, Turki di negeri Islam, tapi dia seboleh-boleh dia nak masuk dalam Europe. Sebab kalau ikut dalam peta, dia kira sebahagian daripada Europe. Dia seboleh-boleh nak dimasukkan dalam Europe, EU. European Union. Dia seboleh-boleh nak masuk dalam Europe. Nanti betul-betul dia diambil masuk dalam Europe. Tetapi Imam Mahdi ambil balik. Sebab itu adalah tanda kegemilangan umat Islam zaman dahulu. Ya. Maka apabila sebut Konstantiniyah ini, boleh jadi Turki sekarang ini, boleh jadi sampai kalau to the maximum of Vatican City sendiri tu. Pusatnya tu sendiri. Pusatnya sendiri. Ya. Pusatnya sendiri sampai segitu. Kenapa? Sampai ke tempat-tempat itu sekalipun menentang Islam. Sampai ke tempat-tempat itu memang dari dulu dah menentang Allah Ta'ala. Dah menentang Allah Ta'ala. Dari tempat-tempat itulah antara tentera perang salib daripada sampai ratusan tahun dahulu semua tu, daripada center itu. Semuanya tu ya. Mengantar utusan-utusan menyerang Melaka dan apa semua tu daripada situ senternya semua tu. Maka diambil balik oleh Imam Al-Mahdi. Balik semuanya begitu. Istilahnya diajar oleh Imam Al-Mahdi. Kita di mana? Kalau kita beriman, kalau kita masih berhidup, kalau kita masih bernyawa, kita masih hidup, tengok saja. Tengok apa dibuat oleh Imam Mahdi. Diajaknya kita. Tak diajaknya kita, duduk kat mana diletakkannya kita. Takdir kita sudah meninggal dunia kerana sebelum perkara ini semua berlaku, akan berlaku huru-hara yang banyak. Dan kita salah satu korban dalam pertempuran sebelum keluarnya Imam Mahdi. Mudah-mudahan ketika itu roh kita mandang daripada barzah bersama dengan orang-orang mukminin. Mendoakan keselamatan orang-orang mukminin. Begitu kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Tentera Imam Al-Mahdi bukan hanya sekadar berhasil memukul mundur tentera Rom, tetapi mereka juga dapat menaklukkan kota Konstantiniyah Agung. Ya, disebut di bawah sini yang mengatakan Konstantiniyah Agung itu adalah Rom, ialah siapa? Imam Al-Barzanji. Imam Barzanji. Dan Barzanji ni, Barzanji mana kita tak pasti. Sama ada Syekh Ja'far Barzanji yang tulis kitab Al-Barzanji ataupun Imam Barzanji yang lain. Kenapa? Imam Al-Barzanji memang ulama-ulama besar, bahkan ulama hadis. Bahkan mereka ulama hadis dan ulama besar sekali. Ya. Imam Barzanji, kitab Ja'far Al-Barzanji kita tu, memang beliau bukan hanya, karya beliau bukan hanya setakat kitab Barzanji yang kita baca itu saja. Kitab Maulid, bahkan berbagai-bagai lagi karya beliau itu. Kita saja yang tak terbaca. Ya. Menurut Imam Al-Barzanji dalam Al-Isya'ah, yang dimaksud dengan Konstantiniyah ini bukan Istanbul, Turki, yang dulunya juga bernama Konstantiniyah, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sebuah kota besar yang terletak di Eropah, berdekatan dengan Laut Tengah, iaitu Laut Mediterranean, yang merupakan markas kekuatan orang-orang Kristian. Mengikut himmah saya, Konstantiniyah inilah Rom, ibu kota negeri Itali sekarang, kerana di situlah terdapat kota Vatikan City, pusat agama Kristian. Wallahu alam. Pokoknya semua agama lain semuanya akan jatuh di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya pusat-pusat agama, pusat-pusat agama. Pusat agama Majusi, pusat agama Yahudi, pusat agama Nasrani. Semuanya itu akan ditebas dahulu. Semuanya itu, ya, semuanya akan dijatuhkan dahulu. Sebab apa ya? Sebelum sebut tentang lain-lainnya semua tu, sebab itulah yang menjadi musuh utama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling membawakan orang supaya derhaka dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat-tempat ini lebih dahsyat daripada kelab malam. Dan tempat-tempat ini semua lebih dahsyat daripada tempat zina sekalipun. Sebab dia membawa orang kepada akidah yang menyeleweng, tidak iman kepada Allah Ta'ala. Baik. Lalu beliau membahagi-bahagikan harta rampasannya di kalangan mereka. Ketika Mahdi sibuk membahagikan harta rampasan perang ini, terdengarlah satu teriakan yang sangat kuat sekali yang hampir didengar oleh keseluruhan tenteranya. Suara itu melaungkan, "Cepatlah pulang, Dajjal telah berkuasa di negeri kamu." Suara ini sebenarnya suara syaitan, dia berdusta. Ini tidak benar, tetapi tentera Imam Mahdi tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Lalu mereka cepat-cepat pulang ke Baitul Maqdis dan tidak mempedulikan lagi harta rampasan yang ada pada tangan mereka. Apabila mereka sampai ke Baitul Maqdis, barulah mereka sedar bahawa berita kemunculan Dajjal itu
adalah berita bohong yang datangnya dari syaitan. Baik. Syaitan main peranan. Dia suka bikin seruan palsu. Jaga-jaga. Lepas tu segala seruan yang nampak macam baik, jaga-jaga, takut itu seruan daripada syaitan. Dia suka bikin seruan palsu. Di antara yang dibikin seruan palsunya tu bila? Ketika orang-orang Madinah berbaiat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di kota Mina sebelum hijrah baginda. Mereka senyap-senyap malam-malam berapa orang. Selama dah berapa kali musim haji mereka datang, mereka jumpa sama baginda sallallahu alaihi wasallam dan syaitan tak boleh bikin apa. Dan dia sedar. Dia kan tak tidur malam. Dia naik atas Jabal Abi Qubaish, dia menjeritkan, "Oi orang Mekah, orang-orang Madinah tengah baiat kepada Muhammad." Mereka terbangun dengar. Mereka terus bergegas pergi ke Mina. Cari kemah orang-orang Madinah, tengok semua dah balik semula, dah tidur. Buat-buat tidur. Kami ada dapat laporan bahawasanya begini-begini ada melakukan melanggar undang-undang dan peraturan. Begitu gini, dia tukang komplainkan. Ini satu kali lagi nanti dia akan serukan lagi. Dia akan serukan di mana? Dia akan serukan, dia tengok dah jatuh kota orang-orang Nasrani, dia akan jatuhkan. Dan dia jatuhkan, dia pakai berita khabar apa? Dia sampaikan khabarannya itu, ceritanya tu khabarannya tu tak betul. Tetapi ceritanya tu memang ada betul. Kerana apa? Dajjal akan keluar apabila Turki jatuh balik tangan orang Islam. Jadi apabila Turki dah jatuh balik tangan orang Islam, standby lah, tak lama Dajjal keluar. Betul-betul immediately Turki jatuh balik tangan orang Islam, dia bilang Dajjal dah keluar, tak terperanjat. Jadi cerita itu macam logik tak? Memang. Tapi sebetulnya belum waktu lagi Dajjal keluar. Jadi mana lagi nak direbutkan? Dajjal kah? Ataupun Konstantiniah kah? Dajjal nak ditentang dulu kan? Maka mereka tinggalkan Konstantiniah, mereka dah menang, mereka tinggalkan balik untuk nak menangani Dajjal. Kerana memang betul Dajjal akan keluar selepas Konstantiniah jatuh balik ke dalam Turki ya, Konstantiniah Turki lah ya senang. Jatuh balik ke tangan umat Islam, Dajjal keluar. Maka dengan dilaungkan begitu, betul-betul mereka sangkakan Dajjal sudah keluar. Rupanya palsu. Balik semula tentera Mahdi, balik ke Konstantin, ambil semula tanahnya, ambil semula harta rampasan, jatuh lagi sekali balik. Mereka sangka mereka menang balik semula tau. Jatuh balik semula, kuat balik semula, tak lama betul-betul Dajjal keluar. Sebab lepasnya jatuhnya Konstantin dalam tangan orang Islam, bukan jatuhlah ya, diambil, dibuka oleh orang Islam, Dajjal betul-betul akan keluar. Namun ketika ini palsu punya dulu. Baru dia pura-pura menakut-nakutkan. Ya. Mereka cepat-cepat pulang ke Baitul Maqdis dan tidak mempedulikan lagi harta rampasan yang ada pada tangan mereka. Sebab umat Islam dia punya rakus bukan tentang harta rampasan perang. Dia punya concern ialah nak iman, menyelamatkan keimanan, ya. Apabila mereka sampai ke Baitul Maqdis, barulah mereka sedar bahawa berita kemunculan Dajjal itu berita bohong yang datangnya dari syaitan. Setelah tentera Imam Mahdi meninggalkan Konstantiniah, bangsa Rom mengambil semula negeri mereka yang telah ditinggalkan oleh tentera Imam Al-Mahdi. Dan mereka membunuh dan menyeksa yang tinggal dari tentera Imam Mahdi yang masih belum sempat pulang. Allah, habis semuanya itu ya. Dibunuhnya, mati, tumpah darah sana, tumpah darah sini. Mungkin pada ketika itu kita nampak kawan kita depan mata kita dibunuhnya. Tentang kita yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang kita baca ini tentang cerita kita. Kalau cerita kita hanya jaga syahadat saja ya, biar hidup iman, mati pun beriman ya. Sebab mati tu pasti, sama ada di tangan musuh ataupun tidak, mati tu adalah pasti. Hanya kena jaga akan keimanan kita ya. Semua baki tentera Imam Mahdi dibunuh oleh musuh sehingga tidak tinggal seorang pun daripada tentera Islam di tanah bangsa Rom itu. Sebab dia semua tu bangsa ya. Bangsa. Tentera yang tertipu pulang tadi menjadi kesal. Lalu mereka membuat keputusan untuk menyerang Rom kali kedua. Maka dengan semangat yang membara dan keimanan yang teguh, mereka kembali mengepung kota Konstantiniah. Maka di pagi hari yang ketiga mereka beramai-ramai mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dengan kebesaran Allah Ta'ala, takluk balik kota-kota yang memang hak orang Islam sebenarnya. Dijatuhkan kota-kota yang memang untuk menggalakkan kemungkaran dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk naik kalimat Allah Ta'ala, dipadamkan jentera-jentera kufar di sana. Ya. Lalu runtuhlah satu penjuru pertahanan musuh yang membuat mereka menjadi panik dan lari tunggang langgang. Dengan itu kota Konstantinia dapat direbut kembali dan tentera Imam Mahdi mendapat harta rampasan yang lebih banyak lagi dari peperangan yang pertama dahulu. Ingat ya, ini senjata orang Islam. Allahu Akbar. Memang Allah Maha Besar. Tembok engkau tak besar. Markas engkau tak besar. Ketenteraan engkau tidak besar. Bom dan meriam engkau tak besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, maka yang lain yang kau pandang besar semua jadi kecil sendiri seperti debu berterbangan. Kalimat Allahu Akbar. Sebab itu kita kena tahu ya, kita kena tahu remote-nya ya. Remote controlnya. Segala apa semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan semua dalam ciptaan Allah Ta'ala pasangkan satu remote controlnya tu, on off-nya tu di tangan Allah Ta'ala. On off-nya tu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau kena tahu, tentera mereka, markas mereka, pasukan mereka, segala-galanya semua itu adalah makhluk Allah. Dan semua itu di bawah ciptaan Allah. Allah ada masukkan chip di dalam setiap ciptaan-ciptaannya itu. Walaupun kau yang bikin, zahirnya. Hakikatnya itu Allah punya. Allah ada masukkan chip dalam setiap satu. Itu chipnya itu apa? Apa boleh disebut Allahu Akbar, semuanya melt, semuanya cair. Semuanya tak akan daya dan tak akan mampu nak lawan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Maka sebut Allahu Akbar, jatuh. Allahu Akbar, jatuh. Ya. Kita nak kenal, kita kena tahu kita itulah remote control kita. Tetapi nak aktifkan mesti ada bateri. Remote control tak ada bateri tak boleh. Baterinya ialah iman. Baterinya remote control itu sendiri nak kena servis selalu. Servis daripada rosak, iaitu dosa. Dan adakan baterinya itu adalah iman. Dan akan diservis selalu. Jadi nak dipakai, boleh dipakai. Besar macam mana aircon, besar macam mana mesin, pakai remote control kecil aja. Remote control besar ke aircon lagi besar? Aircon lagi besar. Remote control kecil. Remote control besar ke button dia besar? Button dia tu yang paling kecil. Yang dimaksud daripada remote ialah buttonnya. Yang dimaksud daripada button ialah chip di dalamnya. Small tak? Tit. Bergerak. Tit. Padam. Begitulah. Tapi remote-nya nak kena bersihkan ya. Perkataan Allahu Akbar itu adalah remote control bagi Allah Ta'ala. Microchip Allah Ta'ala yang dah dimasukkan ke dalam, bukan microchip, roh chip. Mikronya, mic-nya tak ada, mic-nya tak ada. Rohnya je, tinggal rohnya saja. Roh chip. Itu yang Allah Ta'ala masukkan dalam setiap benda-bendanya itu. Semua makhluk Allah. Allah Maha Akbar, semua makhluknya akan lemah. Semuanya makhluknya akan lemah. Ya. Tapi yang nak menyebutkan Allahu Akbar kerana betul-betul lah mengakbarkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Nanti akan jadi, akan kuat. Dengan itu kota Konstantinia dapat direbut kembali dan tentera Imam Mahdi mendapat harta rampasan yang lebih banyak lagi dari peperangan pertama dahulu, sehingga khazanah Masjidil Aqsa yang pernah dicuri oleh bangsa Rom akan diambil kembali oleh Imam Al-Mahdi dan akan diletakkan kembali di Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi. Bila mereka curi? Daripada zaman berapa ratus tahun dahulu. Daripada zaman berapa ratus tahun dahulu. Daripada zaman dahulu mereka masuk tentera Rom, mereka ambil khazanah-khazanah termasuk kitab-kitab Taurat, termasuk kitab-kitab Injil. Semuanya itu yang asli-asli, semuanya itu masuk apa-apa scroll-scroll yang disimpan oleh raja-raja zaman-zaman dahulu yang mereka terima daripada nabi-nabi mereka. Yang ada sebahagiannya itu ada gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebahagiannya itu ada patung bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu ya. Semua itu khazanah-khazanah zaman dahulu ya. Yang apa yang kita tahu dalam sejarah apa semua itu, semuanya itu adalah akan dah disimpan oleh mereka. Simpan kerana tak nak zahirkan. Simpan kerana kufur. Simpan kerana nak menunjukkan power mereka. Tapi takdir Allah Ta'ala akan zahir balik semula. Akan zahir balik semula, akan dapat balik semula. Akan dapat balik semula tu. So semua khazanah-khazanahnya. Bukan setakat emas dan
dolar saja ya. Itu semua tu tak heran ya. Ini khazanah hakiki. Mungkin tabut pun dapat balik semula. Mungkin tabut pun akan dapat balik semula. Mungkin singgasana Balqis pun mungkin dapat balik semula. Wallahu alam, kita tak tahu apa yang tersimpan di tangan mereka. Semuanya nanti Mahdi buka dia punya tempat khazanah, heran, subhanallah, ini yang kita baca dalam hadis Nabi, ini bendanya depan mata kita. Semuanya diambil balik oleh Imam Al-Mahdi. Di zaman pemerintahan Imam Al-Mahdi ini akan wujud keberkahan dan nikmat yang luas dari Allah Ta'ala sebagai ganjaran keadilan pemimpin. Ketika itu bumi akan mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian dan segala galiannya umat Islam akan hidup dalam keadaan makmur, harta benda melimpah ruah, pemerintahan adil dan kekayaan dibahagi-bahagikan dengan penuh adil kepada semua rakyat. Namun yang disebut perenggan yang kita baru baca ini, setengah ulama berpendapat bahawasanya itulah bukan zaman Mahdi, zaman Isa nanti. Zaman Nabi Isa ya. Ketika itu orang kufar dah tak ada langsung atas muka bumi ini. Kezaliman tak ada langsung. Ditadbir dengan seadil-adilnya oleh Imam Sayyidina Nabi Isa alaihissalam dan Imam Al-Mahdi. Ketika itu Allah Ta'ala bukakan. Kerana masih ada lagi orang kafir, lagi itu Allah Ta'ala tak bukakan. Kerana mereka tak layak untuk dapat. Dan umat Islam pun sendiri hatinya masih sebanyak sedikit sokong juga kepada musuh-musuh Allah Ta'ala ini. Kalau mereka dah tunjukkan iman mereka sebetul-betulnya, sanggup berkorban demi agama Allah Ta'ala bukakan. Dunia lagi Allah Ta'ala bukakan. Tapi mereka semua tu yang akan nikmati ni, semua tu hatinya tu bukan hati dunia, hati akhirat. Sebab itu mereka boleh survive. Bukan hatinya, dan mereka perang pun bukan nanti lepas tu kita akan nyewa, kita akan kaya, bukan. Itu upah daripada Allah Ta'ala. Tapi matlamat mereka perang bukan untuk harta, untuk kekayaan, untuk ini semua. Tapi mereka perang kerana Allah Ta'ala semata-mata ya. InsyaAllah akan kita sambung ya tentang perkara ini pada pertemuan akan datang insyaAllah, tentang apa yang dimaksudkan tentang kenikmatan melimpah ruah pada zaman Mahdi ini. Mungkin zaman Mahdi yang dimaksudkan inilah zaman Mahdi bersama dengan Isa. Zaman Mahdi bersama dengan Isa ya. Kita kena tahu sekuennya. Selagi belum turun Nabi Isa, selagi itu umat Islam masih boleh ditindas dan masih boleh dikacau dan diganggu gugat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Wah,